Kawan saya ni bawa dia pergi dekat KFC, semua orang order makan dan sebagainya. Lepas settle makan, tiba-tiba masa balik tu dia perasan ada seorang student pegang ayam KFC bawa balik. So dia tanyalah, kenapa bawa balik ayam KFC kan? Student tu kata sebab nak bagi dekat mak dia. Mak dia tak pernah makan KFC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Topik kali ni berkait dengan pengalaman saya pergi ke sekolah-sekolah bagi perkongsian tentang pengalaman saya belajar dan juga bekerja dekat Jepun dulu. Actually, masa saya duduk dekat Jepun, saya ada satu cita-cita, which is saya nak jadi pakar motivasi. Saya suka bercakap dan juga berkongsi pengalaman saya, and ketika tu saya fikir nak jadi pakar motivasi ni kita kena banyak membaca dan kita kena tahu psycho orang kan. And ketika tu saya realise, bila kita nak menjual ataupun bila saya nak jadi pakar motivasi ni, apa lebihnya saya kalau nak dibandingkan dengan orang lain? Kalau nak kata saya pandai bercakap, pakar motivasi lain lagi ramai yang pandai bercakap, lagi pandai main dengan emosional orang. Bila mereka bercakap, orang akan menangis kau-kau punya. So saya tak jumpa mana lebihnya saya compare dengan mereka. Last kali saya dapat idea untuk berkongsi pengalaman, sebab pengalaman ni memang tak ada dekat orang lain. Walaupun kita katakan kembar dua kan, ataupun kembar tiga, muka serupa, diberi makanan yang sama oleh mak ayah, dibesarkan dalam bilik yang sama, diberi perbualan yang sama, but trust me, dua-dua tu akan membesar dengan satu sudut pandang yang berbeza lah. Itu keajaiban yang Tuhan bagi dekat manusia. That's why saya ingat saya nak fokus kepada perkongsian pengalaman. Maka saya buat satu page dekat Facebook, nama dia Keken Talk. Saya nak berkongsi pengalaman saya belajar dan juga bekerja dekat Jepun dulu, nak ambil budaya-budaya bagus dari Jepun serap masuk ke dalam Malaysia lah. So, saya balik ke Malaysia, saya pergi ke sekolah, especially sekolah menengah atas saya, iaitu Sains Kuala Terengganu. Sebab dekat situ paling senang, saya just contact kaunselor dekat sana. Cikgu, saya nak bagi perkongsian dekat student SPM, boleh tak arrange masa dan sebagainya. Saya pergi dekat sana, saya kongsikan pengalaman saya belajar dekat Jepun, bagi semangat dekat adik-adik SPM secara percuma. Saya tak charge lah orang. And bukan sekolah menengah saya saja, saya pun ada pergi dekat sekolah-sekolah yang saya tak kenal. Saya pernah dipanggil untuk berkongsi dekat Port Dickson. So, saya pergi dekat sana, kita berkongsi. Unexpectedly, saya dapat bayaran, and bayaran dia agak lumayan untuk seorang bujang ketika tu. Saya dapat dalam RM500 Malaysia. Saya tak expect dibayar ketika tu. So, saya pergi ke sekolah-sekolah. Biasanya saya punya flow perkongsian Flow perkongsian saya, first kali saya akan tunjuk benda-benda yang best ada dekat Jepun dulu. Saya tunjuk, saya belajar, ketika belajar sampai Jepun saya dah beli PS3 ketika tu. 2010 tak silap saya, ada PS3 yang gemuk tu, fat PS3, dan saya beli monitor yang saiz, TV yang saiz dia 40 inci, besar, semua dengan duit saya sendiri. Kemudian saya tunjuk gambar, saya ada kawan-kawan Jepun, especially perempuan, sebab saya nak bagi motivation kepada adik-adik lelaki. Saya tunjuk gambar Okamoto Risa, saya tunjuk gambar Haruna. Ni kawan-kawan perempuan saya yang sangat-sangat rapat dengan saya. Lepas tu saya tunjuk gambar kereta yang saya beli, iaitu Mini Cooper. Saya ada kongsikan perkongsian tu pada video yang sebelum ni. Lepas tu saya tunjuk akaun bank saya ketika dekat Jepun, ada dalam RM40,000 Malaysia ketika belajar. So quite a big number lah sebenarnya. Bayangkan RM40,000 Malaysia dengan adanya Mini Cooper, dengan adanya PS3 tadi. So, benda-benda ni saya cerita dengan tujuan bukan nak riak, takabur, ujub. Tak ada langsung. InsyaAllah tak ada. Saya masih lagi ikhlas, insyaAllah. Saya cerita semua benda tu untuk bangkitkan semangat adik-adik SPM untuk belajar dengan rajin, follow saya punya jalan, pergi sambung belajar dekat Jepun atau mana-mana overseas, tak kisah. Yang penting pergi ke luar negara, buka mata apa yang benda baik yang kita boleh bawa dari sana balik ke Malaysia kan.
Ada kawan saya yang pertikaikan kaedah yang saya buat ni. Katanya saya punya cara ni lebih kepada materialistik. Dia nakkan lebih kepada satu kejujuran. Actually, yang pertama saya memang jujur. Apa yang saya kongsikan dengan student-student, even dengan anda sekarang pun adalah 100% dari pengalaman dan juga kisah benar saya. Kalau bukan pengalaman saya akan bagi tahu ini bukan pengalaman saya, pengalaman orang lain dan sebagainya. Saya memang jujur, saya tak ada unsur-unsur penipuan pun. Yang kedua, bagi saya kita kena berpijak pada bumi nyata lah. Kita tak boleh suruh macam, oh kau pergi belajar tinggi-tinggi, tapi kena ikhlas kerana Allah. Bukan masalah ikhlas ataupun tidak. Tapi kita ni manusia memang diajar oleh Allah sendiri supaya buat sesuatu untuk dapatkan satu habuan macam tu. Reward system lah. Kita buat baik atas muka bumi ni, kita disuruh untuk minta syurga. Kita tak boleh kata, oh aku ikhlas kerana Allah semata-mata. Kita jangan cakap macam tu sebab Rasulullah SAW sendiri pun dia suruh sahabat-sahabat minta syurga. Bukan sahaja minta syurga, dia suruh sahabat-sahabat minta syurga yang paling tinggi. Tak boleh rasa macam diri kita tak, walaupun kita banyak dosa, kita tak boleh rasa diri kita macam tak layak untuk masuk syurga ke atas. Yang penting kita minta dulu. The same thing goes to apa yang saya cuba buat. Saya letak satu materialistik punya tujuan supaya mereka dapat capai dekat situ. And of course, biasanya apa yang saya nampak berdasarkan pemerhatian saya, bila orang sampai ke level atas tu, dia akan jadi dua manusia sahajalah. Sama ada dia jadi baik gila, dia nampak semua benda, ataupun dia jadi jahat gila. But mostly dia jadi baik lah. Dia suka berkongsi benda-benda baik dengan orang lain dan sebagainya. Dan jadi cara saya macam tu. Saya akan cerita benda-benda yang bagus, benda-benda yang best dulu. Create, orang kata, semangat curiosity. Orang nak tahu tentang benda tu. Dan juga semangat untuk orang kejar benda-benda macam tu kan. And lepas tu baru saya cerita motivasi lah. Kita kena balik kepada penciptaan manusia sendiri. Hakikat manusia tu sendiri. Macam tadi, reward system. Itu adalah hakikat manusia. Lepas tu, hakikat manusia yang saya suka kongsikan dengan semua orang tentang kita punya motivation. Ada ketika kita bangun pagi, kita rasa macam, oh semangat gila, ini adalah hari aku. Buat semua benda jadi cun, bagus gila. But kita tak boleh nafikan sebagai manusia, ada hari yang kita kata hari yang teruk untuk kita. Bangun pagi, pasang air panas, tiba-tiba lupa buka suis, sejuk gila. Lepas tu keluar dari tandas, tiba-tiba tergelincir, jatuh. Lepas tu nak pergi ke tempat kerja, dah lewat ni, sampai dekat tengah jalan, tiba-tiba ada orang rosak kereta, jam. Ada juga hari tu. But ini semua adalah hakikat manusia. Bila mana kita faham hakikat manusia ni, kita tak take that kind of thing secara serius. So kita boleh maju ke hadapan. Saya suka cerita benda-benda hakikat macam ni. Kita tak boleh tipu diri kita. Kita kena akur diri kita macam ni. But dalam masa sama kita kena fikir macam mana kita nak improve diri kita. So itulah perkongsian yang saya buat bila saya pergi ke sekolah-sekolah. And kalau ada lagi invite saya pergi ke sekolah mereka, mungkin saya boleh pergi kalau jadual tu kenalah dengan saya. Jadual hidup saya agak padat. But kalau anda bagi tahu awal, insya-Allah saya akan ke sana, saya akan pergi dan share saya punya pengalaman lah. Okey, dalam banyak-banyak saya punya kerja ni kan. Kerja ni saya dapat satu invitation untuk bagi perkongsian dekat satu sekolah rendah yang berada dekat Pulau Beluru. Pulau Beluru ni dia tak jauh dari Kota Baru. Sangat-sangat dekat. Even ada yang kata dia masih lagi dalam jajahan Kota Baru, ada yang kata dia dalam jajahan Tumpat. But for me, dia dah masuk jajahan Tumpat lah dekat Kota Baru Kelantan ni. So saya diberi tugas untuk sharing pengalaman dekat adik-adik darjah 6. To be honest dengan anda, saya tak pernah lagi sharing pengalaman dekat budak-budak. Sebelum ni saya dapat satu invitation dari satu sekolah elit dekat Kelantan ni, iaitu Sekolah Kebangsaan Zainab 1. Untuk share dengan student-student darjah 6 mereka, tapi saya tolak sebab saya tak berani. But this time bila saya dapat invitation, saya rasa macam, oh aku kena usaha jugalah, kena try juga benda ni. And saya pergi dengan wife saya. Mula-mula saya tak tahu, seriously saya tak tahu Pulau Beluru tu kat mana. Saya pergi dekat sana, saya tanya orang, rupa-rupanya kena naik sampan. Untuk sampai dekat tempat tu kena naik sampan dulu. Dia betul-betul pulau, bukan nama saja. Actually dekat rumah yang saya duduk sekarang ada satu tempat yang dipanggil sebagai Pulau Melaka, Pulau Melaka lah, tak silap saya.
yang mana tempat arwah Tok Guru ni Abdul Aziz tinggal dekat sana. Tapi dia bukan pulau pun. Dia bukan pulau. So, boleh pergi dekat sana dengan senang saja. So, saya expect the same thing dekat Pulau Beluru ni. But yes, kena naik sampan. Wife saya, dia trauma dengan air. Dia tak berani main sungai. Tapi saya paksa dia ikut juga. So, kita pergi. Bila pergi ni, saya pun pasang projector. Saya nak buat benda sama lah. Saya nak tunjuk saya punya apa yang saya pernah dapat dekat Jepun dulu. Nak bagi semangat dekat adik-adik darjah 6 kan. Saya punya mindset macam tu. So, saya buka slide saya. Sebelum saya mulakan saya punya talk ni, saya pun tanya mereka, siapa dekat sini tahu pasal Jepun? Angkat tangan. Then, surprisingly, tak ada orang angkat tangan. Saya macam, betul ke sekolah ni panggil aku kan? Saya pun tanya diorang pasal Doraemon. Ada orang kenal Doraemon ke tak? Semua angkat tangan. Oh, okay. So, diorang tahu pasal Doraemon. Saya tanya lagi, siapa dekat sini tahu pasal Korea? Separuh dari audience tu dalam 60 orang angkat tangan. Mereka tahu sebab ada Running Man lah. Then, last kali saya cuba tanya soalan. Dalam ramai-ramai ni, siapa yang dah pernah pergi Kota Baru? Kota Baru dari Pulau Beluru tu tak jauh lah. Seriously, tak jauh. So, dari 60 orang tu hanya 18 orang ataupun tak sampai 20 orang angkat tangan. Yang lain bila saya tanya, diorang tahu Kota Baru tu dekat mana, ibu negeri Kelantan, tapi diorang tak pernah jijak kaki dekat sana. So, bila tahu je benda tu, saya tengok wife saya dekat belakang, saya pun tutup projector, saya tutup saya punya slide, saya pun terus tukar saya punya pendekatan, saya tukar kepada bermain lah. Jadi kita main, saya pun dah lupa main apa, macam goreng pisang, apa sebagainya tu. Just main-main, just simple untuk kanak-kanak, untuk dekatkan diri dengan kanak-kanak, something like that lah. Cuma adalah kita serapkan nilai-nilai murni yang bagus dari Jepun tu kepada mereka. But somehow, kejadian ini membuatkan saya terfikir betapa saya tak kata mereka daif lah. Saya tak kata mereka miskin. Cuma dari saya punya persepsi mengatakan yang sebenarnya dalam bandar tu sendiri ada lagi orang susah yang perlukan bantuan kita. Tak kisahlah bantuan dari segi fizikal, material ataupun dari segi moral dan juga education tu sendiri. So, ini membuatkan seriously masa balik dengan wife saya tu kami macam agak sedih lah. Bukan sedih sebab apa, sedihnya sebab macam mana boleh ada lagi tempat-tempat macam tu. Sebab seriously Pulau Beluru dengan Kota Baru ni tak jauh sangat. Sepatutnya mereka tahulah Kota Baru ni dekat mana, pernah pergi dekat mana. Saya teringat satu cerita seorang kawan saya, cikgu di Johor. Dia pun duduk dekat pedalaman lah, boleh dikatakan jauh dari bandar. Dia bawa budak-budak rugby dia ajar budak-budak main rugby, dan dia orang ada satu tournament dekat bandar, and dia orang bawa dekat sana. Dia orang berhenti dekat satu RNR ni. Bila berhenti dekat satu RNR, ada satu KFC. So, dia pun bagi tahu dekat student dia, kalau korang menang pertandingan ni, cikgu akan belanja KFC. Sir akan belanja KFC dekat korang. So, dia orang usaha-usaha dan menang lah. Seingat saya cerita dia macam tu. So, kawan saya ni bawa dia pergi dekat KFC. Semua orang order, makan dan sebagainya. Lepas settle makan, tiba-tiba masa balik tu dia perasan ada seorang student pegang ayam KFC bawa balik. So, dia tanyalah, kenapa bawa balik ayam KFC kan? Student tu kata sebab nak bagi dekat mak dia. Mak dia tak pernah makan KFC. Bila saya dengar cerita ni, buat saya rasa macam sedih gila. Macam saya sendiri Alhamdulillah tak ada isu dari segi kewangan. Nak kata mewah gila tu tak ada. Tapi kalau saya nak makan apa-apa, insyaAllah saya boleh bayar dengan duit saya sendiri. Alhamdulillah, hutang-hutang dengan orang pun saya tak ada. Tapi somehow di sekeliling kita sebenarnya ramai lagi orang susah sebenarnya. Ramai gila orang susah. Saya pernah follow, macam sebelum ni, saya pernah cerita kepada anda tentang satu makcik dekat rumah flat ni. Dia dah kudung kaki, dia tinggal seorang diri, aunty orang Cina. Dia umur pun dalam 70 ke 80 macam tu.
Dia nak jalan pun tak boleh, nak bayar bil api bagi dekat orang yang lalu lalang dekat depan rumah dia, bagi RM50, minta orang tu bayarkan bil elektrik rumah dia, tapi orang tu tak bayar pun, elektrik rumah dia kena potong. Dia susah gila tapi tak ada orang tolong dia. Dan bila kami borak dengan dia, baru kami tahu yang rumah dia dibayar oleh Yayasan Islam Kelantan. Walaupun dia bukan Muslim, tapi Yayasan Islam Kelantan bayar rumah dia setiap bulan. Lepas tu ada bagi lagi duit kocek, duit saku kepada dia. So atas dasar ni, bila kita ikut kan, actually ada banyak gila NGO yang buat benda-benda bagus ni. Kalau anda duduk dekat Lembah Kelang, anda boleh pergi macam dapur jalanan, bagi makan dekat orang-orang kita kata homeless, ataupun anda boleh join mana-mana Magma ataupun Perkim. Anda boleh join NGO macam ni, pergi bagi bantuan. Tentang politik, siapa makan duit dan sebagainya, kita tolak tepi. Tapi for sure mereka buat kerja amal mereka. Lembaga zakat buat kerja dia, Yayasan Islam buat kerja dia. Saya ada follow, nak buat kerja amal ni kan bukan senang sangat-sangat penat. That's why saya respect gila macam Ustaz Abid Liu, Uncle Kentang, Syed Azmi, lepas tu sekarang Ustaz Tido kan. Kita ada ramai figure-figure yang suka tolong orang ni. Tapi saya sedikit terkilan bila mana ramai juga orang yang condemn, kata lembaga zakat tak buat kerja, Yayasan Islam tak buat kerja. Sebab sepanjang saya follow, saya tak banyak lah follow mereka, tapi sepanjang saya follow geng-geng yang buat amal ni, bila kita bercakap dengan orang yang susah tu, tak dapat bantuan ke makcik? Ada, saya dapat dari lembaga zakat sekian. Tapi duit tu tak mencukupi. Mereka dah buat kerja mereka. Cuma lembaga zakat, Yayasan Islam ni, mereka tak pandai nak buat marketing macam Ustaz Abid Liu ataupun siapa lagi, Uncle Kentang. Mereka tak pandai. Mereka just buat kerja. Saya tak nafikan yang memang kadang-kadang lembaga zakat pun ada masalah. Tapi mengeneralisasikan semua lembaga zakat tak buat kerja adalah satu benda yang sangat-sangat, bukan setakat kita kata tak bagus, tapi bagi saya kurang ajar lah. Anda cuba turun sendiri, anda jumpa dengan orang susah sendiri, baru anda tahu yang betapa banyaknya sebenarnya orang susah yang dibantu oleh lembaga zakat. Memang kita kejar sesuatu yang macam zaman era Khalifah Umar Abdul Aziz. Ketika tu tak ada orang pun layak menerima zakat disebabkan semua orang dah, kita kata, nak kata kaya tak, tapi dah dikeluarkan dari asnaf zakat, dari orang fakir miskin. Kita kejar benda tu, tapi kita pun kena telan hakikat yang berlaku sekarang. Benda tu agak-agak mustahil lah. So, apa yang kita kena buat? Kita cuba join benda-benda macam ni. Kita cuba join NGO yang bantu orang ni. Tak perlu nak join yang Islami pun tak apa. Tak ada masalah. Mungkin anda boleh join apa yang Red Cross tu. Yang tu pun banyak juga bantu orang. Yang menjadi masalah sekarang, ramai yang suka komen berbanding cuba buat. Macam saya bagi tahu, saya tak adalah follow ramai. Bukan ramai, saya tak adalah follow banyak sangat kerja-kerja amal macam ni kan. Tapi sepanjang saya buat tu, saya tahu dua benda. Yang pertama, tiga benda kot. Yang pertama, banyaknya orang susah atas muka bumi Malaysia ni, especially yang bedridden, yang accident, dilanggar orang, lepas tu dia lumpuh, duduk atas katil. Golongan-golongan macam ni kan, dia setiap bulan dengan susu dia, dengan pampers dia, dah lebih kurang RM800 Malaysia. Kalau dia datang dari family yang susah, yang mak dia kais pagi makan pagi, lagi tenat. Sebab gaji mak dia pun mungkin RM1,200, kena bayar susu, pampers anak pun yang dah terbaring ni dalam RM800 Malaysia. Nak makan apa dengan RM400 Malaysia kan? Memang susah gila. So, dari sini kita borak-borak, kita tahu kesusahan mereka, kita belajar betapa bersyukurnya kita hidup atas muka bumi ni kan. Dan yang ketiga, betapa lembaga-lembaga zakat ataupun pejabat-pejabat agama buat kerja mereka. Tapi sayangnya, kita just nampak orang-orang hebat macam Ustaz Abid Liu ataupun Uncle Kentang. Saya tak nafikan mereka hebat, tapi kita tak boleh condemn lembaga zakat ni. Yes, saya tahu memang anda bermasalah dekat kaunter zakat. Kadang-kadang orang nak minta bantuan, kena isi borang banyak gila. Benda-benda macam tu somehow perlu. Bila kita tengok balik birokrasi, kalau anda tolong orang kan, anda pergi bantu-bantu orang ni, anda akan nampak ada dua jenis kemiskinan yang ada dekat Malaysia ni. Satu kemiskinan yang memang malas gila, anda pergi dekat rumah dia bersepah, anda pergi pukul 10 pagi belum bangun dari tidur lagi.
Dan ada satu lagi golongan yang gila-gila rajin tapi mereka tersekat dalam kemiskinan. So golongan ni yang patut kita tolong. Yang ni kita tolong juga. Kita bagi satu kali kepada dia, lepas tu bagi saya dah tak perlu bagilah. Tapi golongan yang tersekat dalam kemiskinan ni kita patut bagi dia setiap bulan. Apa yang dimaksudkan dengan tersekat dalam kemiskinan ni? Saya bagi contoh satu family yang kami sentiasa tolong. Suami dia dah tinggalkan dia. Sebelum ni saya dah pernah cerita lah benda ni. Suami dia dah tinggalkan dia disebabkan sangat miskin, and suami dia pun malas kerja dan sebagainya. Ada 4 orang anak. Anak sulung dia sangat-sangat bagus. Lepas tu dia ada 2 orang anak yang kecil. Dia bangun pukul 4 pagi untuk buat kuih. Pukul 6 pagi hantar anak ke sekolah. Dan dari pukul lepas tu dia tinggalkan anak dia. Anak dia tinggalkan dekat abang dia sebentar. Lepas tu dia pergi jaja kuih sampai pukul 12 tengah hari, balik ke rumah, jaga anak yang baru dari sekolah balik dan sebagainya. Itu sahaja apa yang mampu dia buat. Lepas tu dia ada ambil lah job-job macam jahit baju kecil-kecilan. So dia ada buat benda-benda macam tu. Tapi dia tetap dalam keadaan kemiskinan lah. Dia tetap dalam keadaan kemiskinan. Bukan dia pemalas, no, dia rajin. Dia pun rumah dia jaga dengan bagus. Kalau anda pergi, rumah dia sangat-sangat bersih. Pakaian anak dia pun walaupun kita kata pakaian yang buruk, tapi nampaklah sangat-sangat rapi. Tapi itulah Allah tetapkan, Allah dah bagi dia punya keadaan hidup macam tu, dia kekal macam tu. Tapi dia sangat-sangat bersyukur. Masa kami bagi macam duit RM50, dia menangis non-stop. Ada satu lagi family yang mana kami bagi RM100. Dia cakap, 100 je, tak boleh bagi lebih. Ada juga macam tu. That's why saya merasakan birokrasi yang ada dekat lembaga-lembaga zakat tu perlulah untuk tapis benda-benda macam ni. As a netizen, kita hanya nampak apa yang berlaku, masalah yang berlaku sahaja. Kita tak tahu apa yang berlaku di sebalik tu. That's why kita tak boleh judge sebelum kita betul-betul buatlah. Saya seru kepada semua orang untuk, kalau anda ada kelebihan, anda buat amal. Sama ada anda pergi ke sekolah-sekolah, bagi motivasi dekat adik-adik. Sebab sekarang sekolah nak panggil motivational. Saya tak nak cerita, ada seorang selebriti, kita kata ustaz selebriti yang famous, nak panggil dia bagi talk pun kena bayar RM12,000. Bukan murah, untuk bagi semangat dekat anak-anak ni. So kalau anda orang yang kita kata ada kelebihan sikit, maybe anda boleh pergi dekat sekolah-sekolah lama anda, ambil peluang untuk kongsikan pengalaman anda dengan mereka, bagi sedikit motivasi kepada mereka. Kemudian kalau anda ada sedikit kelapangan, why not anda join NGO ni, turun padang, pergi bagi bantuan dan sebagainya. Seriously, ada banyak NGO yang kita boleh join, tapi persoalannya nak ataupun tidak, terpulang pada diri masing-masing lah. Itu sahaja dari saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Ashraf Jeffrey, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar boh, jumpa lagi.